Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amma ba'. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Ahad yang pertama anjuran Masjid Ar-Ridwan Ulu Kelang menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Petunjuk, yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, persoalan-persoalan yang berkaitan tentang ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 19, masih lagi membincangkan mabadi, permulaan-permulaan ilmu, iaitu di sini ilmu tauhid. Ada 10 mabadi. Sekarang kita sampai kepada hukmuhu. Apa hukum syarak belajar ilmu tauhid ini? Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ada orang mempertikaikan, bahkan memperolok-olokkan, bahkan menolak pengajian tauhid sifat 20. Dia tanya, wajib ke? Zaman Nabi tak ada pun sahabat belajar sifat 20. Apa kita pernah dengar riwayat misalnya pada sahabat belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsih dan seterusnya. Kenapa pula sekarang ni tiba-tiba kita nak kena belajar? Wajib pula tu. Jadi perlu difahami bahawa belajar ilmu tauhid, yang dimaksud ilmu tauhid di sini adalah ilmu yang mana kita itu meyakini keimanan-keimanan yang didatangkan dengan dalil-dalil yang yakin. Itu hukumnya adalah fardu ain. Maknanya tidak lepas dosa seseorang itu kalau satu kampung, satu negeri semua dah belajar ilmu tauhid, tinggal dia seorang saja tak belajar, masih lagi dia tu berdosa.
Berbeza misalnya ilmu faraid, ilmu pembahagian harta pusaka. Tak mesti semua orang belajar. Dalam kampung tu ada beberapa orang, seorang dua, yang mana kalau orang ada masalah faraid, tanya mereka, mereka boleh huraikan, lepaslah tanggungjawab orang lain. Ataupun ilmu muamalat bagi orang yang tidak berurus muamalat, tak perlulah dia belajar. Memadailah ada orang lain yang tahu. Tapi ilmu tauhid tidak. Adalah fardu ain atas tiap-tiap mukallaf, orang yang akil. Orang gila tak ada lah, tak ada cerita lah. Yang balik kalau kanak-kanak belum lagi, tapi dah dilatih. Dan juga sampai seruan Islam. Bukanlah dia tu duduk isolated misalnya dalam hutan, tak pernah dengar tentang Islam misalnya. Baik lelaki ataupun perempuan, tidak ada beza. Asalkan dia akil, baligh sampai seruan Islam, dia wajib belajar ilmu tauhid. Iaitu mengetahui ilmu tauhid ini dengan dalil ijmali. Bukanlah nak jadi pakar tauhid. Baru-baru ni mungkin ada sebahagian daripada tuan-puan mengikuti dialog antara Ustaz ataupun PU Faiz dengan Ustaz Salman Ali tentang isu sifat samak dan basar Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau yang mengikuti itu kadang-kadang benda yang dia cakap ni ada cerita pasal ta'alluq, yang mu'allaq bih, tanjizi hadis, tanjizi qadim, benda cerita ni, macam terawang-awang bagi sebahagian lah. Iaitu bukan fardu ain. Perbincangan sampai ke tahap itu bukan fardu ain. Fardu ain ini adalah kita mengimani dengan seyakin-yakinnya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Mustahil Allah Ta'ala itu bersifat dengan sebarang kekurangan. Mustahil Allah Ta'ala itu menyamai makhluk atau makhluk menyamai Allah Ta'ala. Itu mustahil. Apa dalil? Alam ini. Alam ini kan bercakap tentang kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak perlu kita itu melihat kepada alam yang besar sebenarnya. Kalau kita melihat kepada alam yang kecil, iaitu diri kita sendiri, kita telah dapat meyakini tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. So itulah sebagian ulama mengatakan man arafa nafsahu arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal diri dia, maka dia kenal Tuhannya. Bukan bererti sebagaimana yang disalah tafsir oleh sebahagian yang membawa ajaran sesat. Dia kata siapa kenal diri, kenal Allah. Berarti diri itulah Allah. Bukan. Itu sesat. Macam mana pula diri itu Allah? Diri itu penuh dengan kekurangan. Allah tu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Berarti kalau kita kenal diri kita ini diciptakan, maka kita kenal Allah itu Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Kalau kita kenal diri kita ini dahulu tidak ada, sekarang hidup, kita kenal Allah Al-Muhyi yang menghidupkan. Kita perhatikan diri kita ini akan meninggal dunia dan bahkan ada ramai orang di sekeliling kita telah meninggal dunia. Kita kenal Allah Ta'ala yang Al-Mumit. Kita ini ada tahu sedikit, banyak kita tak tahu. Kita kenal Allah Ta'ala yang Alim, yang Maha Mengetahui, dan seterusnya. Sebagai contoh, kalau kita perhatikan, di bahagian muka saja cukup. Tak perlulah kita pergi sampai ke bahagian jantung, buah pinggang dan sebagainya. Di bahagian kepala kita ini, kita ada namanya bulu kening. Kita ada namanya, kalau orang lelaki ada misai, ada janggut, ada rambut. Agak-agak last sekali kita potong rambut bila? Saya percaya paling-paling lama orang tak potong rambut 2-3 bulan. Biasa kadang-kadang 2 minggu sekali, sebulan sekali. Apa kata kalau 5 tahun tak potong rambut? Wah, panjang betul. Tak boleh bayangkan, kita tak nak cuba. Kan ada tuan-puan zaman-zaman rock dulu simpan rambut panjang. Kan rockers kan dulu rambut panjang. Orang kata rock kapak.
Bukan kapak pukul orang tu. Kapak tempat parking kereta. Kat situ buat konsert. Ya. Jadi, paling-paling lama kita last sekali potong rambut mungkin paling-paling lama lah 2-3 bulan yang lalu. Itu pun panjang. Bila last sekali kita potong bulu kening? Seingat kita tak pernah potong. Habis kenapa tak panjang? Padahal bulu kening dengan rambut, apa jarak dia 1 inci ke? Kenapa sistem dia berbeza? Sistem pertumbuhan rambut dengan sistem pertumbuhan bulu kening kenapa tak sama? Siapa yang tentukan? Maka bila kita tahu bahawa benda ini luar daripada penentuan kita, bukan kita yang buat penentuan set. Kalau kita beli handphone, kita buat setting begini-begini. Badan kita tak setting pun. Ada bila kita bau makanan yang lazat, tiba-tiba ada air liur dalam mulut kita. Kenapa? Itu dia berkata terliung. Apa makna terliung? Keluar ayat liur. Bau makanan tu air liur dah ada dalam mulut. Kerana dalam air liur tu kan ada enzim. Untuk menghadam makanan perlu pada enzim. Macam mana dengan bau makanan yang lazat saja dah badan kita keluarkan air liur? Kita setting kat mana? Jadi, sebab itu dikatakan dalil ijmali memadailah dikatakan bahawa alam ini dalil kesempurnaan Allah Ta'ala. Seperti berkata ia, tanda ada Allah Ta'ala itu baharu alam ini. Mana alam ni kan baru ada. Pokok tu baru tumbuh. Manusia baru lahir. Daun misalnya baru gugur. Sentiasa berubahlah. Kita ni baru nak siang. Tadi malam. Nanti kita jalani kehidupan kita seharian ni, baru malam balik. Jadi, oleh kerana alam ni berubah dan tak mungkin berubah dengan sendiri, mesti ada yang mengatur. Itu secara umum cukup. Adapun untuk mengetahui dengan dalil yang tafsili secara terperinci, huraiannya boleh menolak syubhat keraguan. Kotlah ada orang etis datang nak meragu-ragukan. Kita kata kami percaya kepada kewujudan Allah kerana adanya alam ini. Tak mungkinlah alam ini terjadi dengan sendiri. Lalu orang etis kata, kalaulah dalil adanya Tuhan itu adanya alam ini, berarti yang ada itu perlu diciptakan. Maka siapa yang ciptakan Allah? Itu kan ada keraguan. Maka untuk menhujah tu ada perbincangan yang lebih mendalam untuk membuktikan bahawa tak mungkin Tuhan diciptakan. Itu namanya fardu kifayah. Bukan setiap orang kena mahir sampai ke tahap itu. Untuk diri dia, dia yakin Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tak mungkinlah Allah bersifat dengan sebarang sifat kekurangan, sudah memadai. Dan fardu kifayah mengetahui akan dia dengan dalil tafsili, maknanya dengan dalil yang terperinci, penerangan. Di sini kita ambil sepotong bait syair dari kitab Matan Jauharatut Tauhid. Wa ba'du fal ilmu bi asli dini muhtamun yahtaju litabyin. Dan kemudian daripada itu, maka mengetahui dengan ilmu usuluddin itu ilmu tauhid, muhtamun, iaitu fardu'ain atas tiap-tiap yang mukallaf. Demikian pula mengajarkannya, disebabkan sangat berhajat manusia bagi keterangan hujah untuk menegakkan agamanya. Jadi, kembali kepada persoalan yang ditimbulkan. Kenapa pula wajib belajar sifat 20? Padahal zaman Nabi SAW tak dikenali pun ilmu sifat 20 ni. Yang dikenali oleh para sahabat, ia Quran hadis. Jawapannya, memang kalau kira asal, tak wajib belajar sifat 20. Yang wajib kenal Allah Ta'ala. Yang wajib beriman dengan keimanan yang sebenar. Jadi di zaman sahabat, oleh kerana mereka itu memahami dengan baik, dengan kul huwallahu ahad itu pun mereka sudah memahami. Sebab itu ayat yang diturunkan nak menceritakan tentang Allah. Itu ayat yang muhkamat. Jadi bila dia kata ahad, esa, tentulah Allah tu
Tidak ada permulaan. Kalau ada permulaan, pasti diciptakan. Tidak esa lah. Ada Tuhan lah lain cipta Allah Ta'ala. Ya. Bila Allah Ta'ala tu esa, pastilah tidak ada perakhiran. Kerana kalau ada perakhiran, perlu dikekalkan. Ada yang mengawal Allah Ta'ala. Mestilah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Sebab esa. Kalau sama macam makhluk, tidaklah esa. Ya. Mestilah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah tidak berhajat kepada pencipta. Tidak berhajat kepada tempat untuk Allah Ta'ala berada padanya. Kalau tidak, tidaklah namanya ahad. Wahdaniyah, confirm lah. Allahus samad, Allah tu tempat pergantungan. Untuk jadi tempat pergantungan, mestilah ada kudrah iradah, ilmu hayah, sama' basar. Kalau tak, macam mana jadi tempat pergantungan kalau lemah? Macam mana jadi tempat pergantungan kalau terpaksa? Macam mana jadi tempat pergantungan kalau jahil? Jadi tak perlulah lagi nak dibilang satu persatu, kerana para sahabat itu cukup memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Tak ada macam zaman kita ni. Bila dia baca yadullahi fawqa aydihim, mula nak cerita Allah ada anggota tangan. Cuma anggota tangan Allah tu tak samalah macam tangan kita. Tak ada Ustaz, kami tak kata yadullah tu mana anggota tangan. Kami hanya menetapkan saja. Oh tak apa. Kalau memang kamu percaya ada di sana yang namanya yadullah, tapi kamu nafikan makna yang tak layak dengan Allah, itu okey. Tapi dalam-dalam kamu mengatakan bahawa kamu tak bermaksud yadun itu dengan makna anggota, tapi dalam berhujjah kamu kata kalaulah Allah tak punya tangan, berarti Allah kudung. Ini makna kamu menganggap yadullah itu maknanya anggota tangan. Elok penerangan yang diberi oleh Piyu Faiz dalam dialog tu, kata dia percakapan yadullah atau tangan Allah ni kalau kena konteksnya tak salah pun. Macam orang yang ditimpa musibah, yang ditimpa sesuatu ujian, lalu dipujuk oleh orang lain, kata dia sabarlah, terimalah, segala-galanya di tangan Allah. Kan okey je. Berarti segalanya dalam kuasa Allah. Tak ada pula bila orang tu ditimpa musibah, datang orang pujuk dia, sabarlah, Allah tu ada tangan. Tak ada orang pujuk macam itu. Jadi di zaman dahulu memang salafus soleh mereka tak perlu nak bincang panjang takwil itu ini, tak perlu. Sebab mereka sudah memahami dengan makna yang layak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila manusia sudah tidak mampu pergi direct kepada Quran hadis untuk memahami akidah dengan baik, maka itulah dipermudahkan oleh para alim ulama. Orang yang kritik sifat 20 pun tak akan berani dia menolak salah satu daripada sifat 20. Tak percaya, kita tanya dia. Oh, kamu tak mahu belajar sifat 20, adakah kamu berpegang Allah tak wujud? Adakah kamu berpegang Allah baru wujud? Adakah kamu berpegang Allah akan binasa? Adakah kamu berpegang Allah sama je macam makhluk? Bilang satu-satu. Adakah Allah lemah? Adakah Allah tidak melihat? Kalau kita bilang satu persatu daripada sifat 20, pasti dia menerima. Maka jadilah wajib belajar sifat 20 itu bukan kerana asal dia. Asalnya zaman dahulu tak belajar pun. Tapi sifat 20 itu diimani. Jadi wajib atas kaedah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa satu perkara yang tak sempurna kewajipan kecuali dengan dia, maka perkara itu jadi wajib. Jadi asalnya belajar sifat 20 tak wajib. Tapi kenal Allah Ta'ala wajib. Mengimani sifat-sifat Allah tu wajib. Maka orang tu dia tak mampu memahami, melainkan dia belajar sifat 20, maka belajar sifat 20 tu jadi wajib. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Hendaklah kamu tu belajar akan hujjah kamu, kerana sesungguhnya kamu nanti akan ditanya. Paling tidak dalam kubur akan ditanya, man rabbuka,
Kalau boleh hafal, tak ada orang tak boleh jawab. Takkan tak boleh jawab Allahu Rabbi atau Rabbi Allah. Boleh hafal, tapi bukan bergantung pada hafal, bergantung kepada keimanan. Jadi kena belajar. Soalan, bagaimana dalil tafsili yang menjadi fardu kifayah mengetahui dia? Tadi kata secara umum tu fardu ain, tapi kalau secara terperinci tu fardu kifayah. Yang dikata terperinci tu macam mana? Jawapan, dalil tafsili itu iaitu berkuasa, yakni boleh, mampu menolak syubhat, yakni keraguan. Seperti dikatanya alam ini baru. Itu fakta depan mata, alam ni baru. Bukannya wujud, tidak ada permulaan, tak. Alam ni baru. Kita ni sendiri pun baru. Dulu tak ada. Maka tiap-tiap yang baru itu mesti ada yang membaharukan dia, yakni menjadikan dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dikatakan bahawa alam ini berubah-ubah. Kalaulah misal kata tadi, gelas ni ada di sini, kemudian datang orang yang susun gelas tadi, dia tengok gelas ada di sini, boleh jadi dengan sendiri? Pasti ada orang yang alih. Ini semudah gelas saja berubah. Ini daripada biji jadi pokok, daripada pokok keluar buah, daripada dalam buah ada biji balik. Itu tak ada yang mengubah dia. Dan tiap-tiap baharu itu tak dapat tidak kena jadi. Maka tentulah alam ini kena jadi. Dia yang menjadikan adalah Allah Subhanahu Wa Taala, zat yang wajibul wujud, yang alim lagi hakim, yang berdiri sendiri, yang ini tidak berhajat kepada yang lain, lagi berkuasa pada menentukan tiap-tiap sesuatu. Maha suci Allah Ta'ala daripada kekurangan, bahkan bersifat ia dengan segala sifat-sifat kamalat, kesempurnaan yang tidak terhingga banyak. Sebab itu terbatal dakwaan orang yang kata benda lah belajar sifat 20. Takkanlah sifat Allah 20 je. Siapa kata? Kamu yang tak faham. Yang 20 tu yang wajib kamu tahu. Adapun yang kamu nak imani bahawa Allah Ta'ala itu bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Tapi taklah wajib kamu nak bilang lebih pada 20 tu. Kerana 20 tu ummahatus sifat. Sifat-sifat yang utama. Sekira-kira orang yang berakal waras, dia tak boleh terima kalau Tuhan tapi tak bersifat dengan itu. Tuhan tapi tak melihat. Tuhan tapi tak berilmu. Tuhan tapi tak ada kuasa. Jadi orang yang berakal sihat tak boleh terima. Yang boleh terima ayah Pin Tuhan, Harun Tuhan, tu akal dah tak bersihat. Jadi bila kita belajar sifat 20, bukanlah kita menghadkan sifat Allah tu hanya 20 sahaja. Tapi kita nak mengetahui secara minimumnya, tak mungkin Allah tidak bersifat dengan salah satu daripada sifat 20. Tu khilaf. Asy'ariyah kata 13, Maturidiyah kata 20. Mana satu yang betul? Ya, semua dua-dua betul. Khilaf pada bilang, bukan khilaf pada menetapkan. Ya, Asy'ariyah yang bilang 13 sebab dia kata tak perlu lagi dibilang sifat maknawiyah. Dah. Jawapan. Yang tujuan sebelum ni nak membezakan antara akidah yang benar untuk kita pegang dan akidah yang batil untuk kita tolak, untuk kita buang. Tapi ini apa maksud daripada sudut yang lain? Iaitu mengetahui beberapa masalah yang persoalan. Masalah di sini bukan maksudnya problem. Masalah di sini maksudnya issues. Apa isu-isu yang sabit bagi usuluddin, itu dengan dalil dan burhan. Istilah sabit ni pun ada bincang dalam dialog baru ni. Kena kelakar juga. Tak ada. Tapi sungguh. Tapi tak ada. Tapi sungguh. Benda cerita. Jadi kalau tak faham dia rasa kelakar. Tapi dalam pembicaraan ilmu dia detail. Ada benda yang wujud
maka kita kata dia wujud. Ya. Gelas ni wujud. Ya. Tapi kalau saya campak gelas ni ke bawah, dia jatuh. Gelas ada tak? Ada. Jatuh mana? Mana tunjuk jatuh mana? Itu lantai. Tak panggil jatuh. Lantai tu kapet. Campak satu ke bawah ni, tu namanya gelas. Jatuhnya di mana? Tak nampak. Tapi jatuh ke tidak? Jatuh. Dia kata sungguh tapi tak wujud. Itu dapat amrun i'tibari. Ya. Tapi mungkin yang seorang lagi, Salman tak sama, dia tak berapa biasa dengan istilah tu, jadi dia confuse. Confuse tak apa, tapi jangan confuse dan mengconfusekan orang. Kita tak tahu, okey. Jangan kita tak tahu, tapi kita tak tahu, kita tak tahu. Kita rasa kita boleh tahu pada orang lain, susah. Syekh Faiz bagi contoh, Salman bin Ali, amrun i'tibari. Kata dia, mana pula? Salman ada, Ali ada. Ya memang. Salman ada, Ali pun ada. Tapi yang dikatakan anak Ali itu mana? Bin tu. Kat mana nak ditunjukkan pertalian anak dengan ayah tadi? Tapi nak kata Salman bukan anak Ali, sungguh dia memang Salman tu anak pada Ali. Tapi cuba tunjuk kat mana? Yang dikatakan bunuah tadi. Kaitan anak tadi mana? Dia sungguh tapi tak nampak. Fil Qadish. Tapi ini bukan fardu ain. Ini perbincangan yang lebih terperinci, fardu kifayah saja. Supaya tolak keraguan. Tolak keraguan dia jadi wajib. Jadi perlu kepada dalil dan burhan. Seperti yang disebutkan jauhar itu adalah barang yang tidak dapat dibahagikan lagi. Kalau kita bagi satu benda, bagi sampai satu peringkat, itulah bahagian yang paling kecil. Jadi di sinilah orang mengatakan ilmu Asy'ariyah ni ilmu Aristotle. Ilmu falsafah Yunani. Sedangkan falsafah itu dikeji. Ilmu kalam itu dicela. Ini masalah tahu cakap, tak tahu maksud. Falsafah dan ilmu kalam yang dicela itu falsafah dan ilmu kalam yang bercanggah dengan akidah. Atau falsafah dan ilmu kalam yang membawa bid'ah dalam akidah sebagaimana yang dilakukan oleh golongan Mu'tazilah. Maka ilmu kalam sebegitu dicela kerana membatalkan nas. Adapun ilmu kalam yang disokong oleh dalil, disokong oleh ayat-ayat muhkamat, maka itu ilmu kalam yang terpuji. Cerita jauhar ini cerita tentang makhluk. Cerita tentang makhluk ni tak kisahlah. Apa perlu daripada dalil Quran hadis dulu baru kita kata ini ada namanya atom, ada namanya molekul. Kan itu ilmu kajian makhluk. Ada yang namanya organ, ada yang namanya sel. Itu perlu Quran hadis dulu ke? Itu kan ilmu tentang makhluk. Boleh didapati ada kalanya dalam Quran hadis cerita tentang makhluk, ada kalanya didapati melalui pemerhatian dan kajian manusia. Jadi diterima daripada falsafah Yunani itu mana yang tidak bercanggah dengan Quran dan hadis. Kerana al-hikmatu dhallatul mu'min. Hikmah kebijaksanaan itu adalah ibarat barang yang hilang daripada orang Islam. Kat mana dia jumpa ambil. Walaupun dia jumpa di tangan orang kafir. Dan yang disebutkan arat itu iaitu barang, yakni sesuatu yang berdiri pada jirim. Ini hanya istilah saja. Kadang kita dengar apa benda lah arat. Tapi kalau kita permudahkan, itulah sifat makhluk. Ya, ni warna oranye. Ya. Yang bendanya kotak tisu. Sifatnya warna dia oranye. Bentuk dia 4 segi. Itu namanya arat. Ni dalam ilmu tauhid, sifat dikhususkan kepada Allah. Kalau pada makhluk dia panggil arat. Tapi dalam ilmu bahasa boleh saja kita kata sifat makhluk. Dan menyatakan bahawa bagi Allah yang menjadikan alam ini beberapa dalil yang sam'iyat. Sam'iyat maknanya dalil naqli, dalil Quran hadis. Maka dengan itu dapat dikenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar pengenalan makrifah. Baru mantap. Naqlinya ada, Quran hadisnya ada, aklinya, pemikirannya pun ada.
Ada orang dia kata cukuplah dengan nakli. Nah, kalau cukup dengan nakli, kenapa Allah berfirman afala ya'qilun? Kenapakah mereka tidak menggunakan akal? Berarti akal kena guna. Bahkan kalau kita nak berdakwah dengan orang-orang yang bukan Islam, semata-mata nakli tak memadai. Kerana dia belum beriman. Kita kena bawa dia berfikir, melihat, merenung. Dan akhirnya dia percaya. Penerangan. Dalil sam'iyah atau dalil nakli ialah dalil yang dapati daripada Quran dan hadis. Sementara dalil akli ialah dalil yang kita dapati daripada alam ini. Setelah kita perhatikan, yakni kita fikirkan dengan akal yang sempurna. Itu beza orang yang dapat hidayah, dia berfikir. Dia tengok. Kalau tak kita hidup, tak ada beza pun macam binatang, makan, minum, tidur, baring, nikah, kahwin, beranak, mati. Ya. Tapi sebab kita fikir, kita renung, maka dapat kita tu keimanan. Soalan, dari manakah dia ambil ilmu ini? Dia ambil daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sumber dia. Kalau kata falsafah apa semua itu hanya pemerhatian makhluk. Adapun ilmu akidah, ya. Takkan Allah wujud, kita nak kata ambil pada ilmu Socrates. Allah wujud tak ada permulaan, itu ilmu falsafah Yunani. Allah tidak akan binasa, itu ilmu orang kafir. Itu kan ilmu Quran hadis. Apakah bandingan ilmu ini? Jawapan. Bandingan ilmu ini dengan ilmu yang lain adalah ilmu tauhid ini, dialah semulia-mulia ilmu dan yang utama sekali. Jadi jahatlah orang yang menyarankan kalau nak belajar tauhid, kata dia, ambil kunci motor, start motor, pergi pasar malam. Orang nak belajar ilmu yang paling mulia, kamu suruh pergi pasar malam. Ya. Dan mahu yang hendaklah dituntut terlebih dahulu daripada lain-lain ilmu. Bukanlah makna macam sebagaimana yang didakwa oleh sebahagian. Ya. Kata dia oleh kerana makcik ni, dia tak belajar ilmu sifat 20 tak habis lagi, maka 80 tahun dia tak semayang. Bukan. Hendaklah dia belajar terlebih dahulu tu, maknanya diberi keutamaan. Bukanlah lagi tak habis sifat 20 kamu tak semayang. Ilmu semayang kamu belajar juga. Ya. Ilmu zakat, ilmu haji kamu belajar juga. Tapi ini ilmu yang diberi keutamaan. Kenapa? Kerana keadaannya yang bergantung dengan zat Allah dan segala Rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik, terakhir. Al-Mabda'ul Ashir. Permulaan ilmu tauhid yang ke-10. Apa faedah ilmu ni? Faedah tu, apa faedah belajar ilmu tauhid ni? Apa belajar ilmu tauhid boleh jadi kaya? Apa belajar ilmu tauhid boleh jadi kuat? Jawapan, faedahnya ialah mendapat keuntungan dan kejayaan yang berkekalan di dunia. Ya. Tauhid ni kejayaan di dunia lagi. Dan mendapat sebesar-besar anugerah daripada Allah Ta'ala di akhirat, yakni syurga. Iaitu kampung atau negeri yang punya nikmat yang berkekalan. Serta dapat melihat akan zat Allah Ta'ala yang laisa kamislihi syai'un. Yakni tidak ada menyamai oleh sesuatu. Sebab kalau tak ada tauhid, dia terhalang daripada melihat Allah Ta'ala dari akhirat. Mungkin orang zaman moden ni dia terfikir, macam mana dikatakan belajar tauhid berjaya dunia akhirat ni? Tengok orang Islam tak ada pun maju pun. Dia orang belajar tauhid. Ya. Orang-orang bukan Islam pula lagi maju. Dia orang tak belajar tauhid pun. Ya, lagi maju, lagi disiplin, lagi apa. Jadi di mana benarnya cakap pengarang ni? Pengarang kata faedah belajar ilmu tauhid dapat kejayaan dunia dan akhirat. Dapat keuntungan dunia dan akhirat. Akhirat tu tak apalah. Dunia tak nampak pun. Di sini kita turunkan jawabnya. Maksudnya bukanlah dipelajari tauhid itu dengan menghafal. Jangan kamu ingat belajar tauhid itu wujud, kidam, bakok, bukan. Itu hanya perjalanan awal. Adapun maksudnya adalah menyematkan intisari ilmu tauhid dalam hati serta menghayatinya. Misalan, setelah diketahui bahawa Allah Ta'ala mengetahui segala gerak-geri makhluk. Makhluk dia tahu yang zahir lah. Dia hukum dengan yang zahir, nasib lah. Tapi Allah tahu yang hakikat.
dan berkuasa pula membalas ke atas pengkhianat dan pelaku-pelaku dosa yang lainnya. Atas dunia, boleh lepas. Boleh dapat keputusan hakim dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala tahu. Hakikat yang sebenar Allah tahu. Maka yang salah, hari akhirat dia tahu. Yang khianat, dia akan dibalas. Maka tidaklah seorang yang telah ada pada hatinya tauhid itu tergamak melakukan pengkhianatan, penyelewengan, penipuan dan sebagainya. Mana tauhid tu bila dihayati, baru nampak buah dia. Kalau setakat hafal, belum lagi. Maka alangkah bahagia dan sentosanya sebuah negara yang rakyatnya serta pemerintah dan pemimpinnya menghayati tauhid itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah dalam kuliah akan datang kita berpindah pada tajuk yang lebih masuk kepada topik, iaitu masalah ilmu tauhid. Isu-isu yang berkaitan tentang ilmu tauhid dah selesai. Kita membincangkan permulaan ilmu tauhid yang 10. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tar'adha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila 'izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu min.